tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita ambil peringatan dan pengajaran yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita, menjaga kita. Ya, Nabi sebut apa? Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga. Ya, sehingga dia dengan syurga itu sejengkal saja lagi, tuan-tuan. Tetapi mendahului ke atasnya ialah kitab. Ya, di mana dia dicatatkan sebagai ahli neraka, maka mati dia, masuk neraka lah dia. Ya, tuan-tuan sekalian, nanti ada orang tanya, habis Ustaz, macam mana, apa makna kita beramal? Ya, apa makna kita beramal? Tuan-tuan sekalian, tak ada satu orang pun tahu dia ni ahli syurga ke ataupun ahli neraka, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tidak menghukum siapa-siapa. Jangan kata si fulan ahli neraka, dia ni masuk neraka, dia ni masuk. Tak siapa pun tahu dia ni siapa, dia ni calon neraka ataupun satu orang pun tak tahu. Cuma kita kena berusaha untuk beramal dengan amalan soleh, dan kita doa supaya kita mati sebagai husnul khatimah dan kita adalah ahli syurga, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita doa, kita beramal. Yang tu dia panggil usaha dan ikhtiar. Ya, dan kita boleh bagi peringatan pada diri kita dan semua kita, ahli keluarga kita, jiran, tetangga, masyarakat kita. Kalau kita buat satu amalan, amalan ini boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kita buat satu perkara yang mengingkari perintah Allah, kita melawan hukum Allah, amalan-amalan ni dia menjurus kepada neraka. Maka kita bagi tahu amalan-amalan ni akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Kita bukan kata dia masuk neraka. Kita bukan cakap kamu confirm ahli neraka. Kenapa? Kamu mendedahkan aurat, kerana kamu tidak solat, kerana kamu minum arak, kerana kamu berjudi. Kita bukan cakap macam tu. Ya, kita tak dakwa dia macam tu. Tetapi kita kata amalan-amalan kamu ini menyebabkan Allah murka. Bila Allah murka, tempatnya ialah bukan syurganya, tetapi ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada seorang di kalangan kamu, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga jaraknya dengan neraka, tuan-tuan sekalian, tinggal sehasta saja lagi. Ya. Tinggal sehasta saja lagi. Sehasta banyak mana, tuan-tuan? Sehasta ni, tuan-tuan. Ya. Ni sehasta. Ya. Ni sehasta. Jarak dia dengan syurga, dengan neraka, seorang amalan ahli neraka, hidupnya maksiat, munkar, dosa, minum arak, menterkedarah arak, zina, berjudi. Tapi bila mendahului kepadanya, ke atasnya ialah catatan amal soleh dia ni ahli syurga, maka ya, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia masuk syurga. Ya, dekat-dekat akhir kan. Sebab tu dalam hidup kita ni pun kita menyaksikan ada orang, tuan-tuan sekalian, hidupnya ya Allah, awalnya macam-macam ni, tuan-tuan. Dia habiskan masa dia dengan macam berpoya-poya, maksiat, mungkar. Tapi di akhirnya, tuan-tuan, Allah pilih dia. Ya, last kali dia bertobat, dia insaf. Ya, last kali dia jadi baik. Last kali dia pergi Mekah, dia berdoa. Dan Allah Ta'ala muliakan dia mati, tuan-tuan. Ya. Dan kalau Allah Ta'ala takdirkan dalam ketetapannya dia adalah ahli syurga, maka itulah dia. Ya, sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, ya, terlalu awal untuk kita menghukum orang yang hidup ini sama ada dia ni syurga ataupun neraka. Dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Tetapi kita boleh, ya, memotivasi diri kita sama. Kalau kita beramal dengan amalan ahli syurga, dengan amalan-amalan yang soleh, dengan beramal dengan amalan-amalan soleh ni, insya-Allah dia akan membawa kepada redha Allah dan akhirnya akan membawa kepada, ya, syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tapi kalau kita beramal dengan amalan ahli neraka, ya, kita jadi ahli maksiat, sebenarnya kita mengundang murka Allah, kita menjarakkan diri kita daripada ihsan belas, ya, Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita doakan sama-sama, kerana di antara kita, ya, tak tahu, tak ada siapa pun tahu, ya, dia ni siapa, ke depan nanti jadi macam mana, esok nak jadi apa, lusa nak jadi apa, dia ni ahli syurga ke ahli neraka, tidak ada, tuan-tuan. Tidak ada siapa yang tahu. Tetapi, ya, ciri-ciri orang ahli syurga di dunia lagi kita dah boleh nampak, ya, dengan dia istiqamah, ya. Yang penting kita berdoa, tuan-tuan sekalian. Kita berdoa dan terus berdoa, semoga Allah Ta'ala istiqamahkan kita, ya. Apa ni, alhamdulillah, ya, insya-Allah. Jadi insya-Allah, tuan-tuan sekalian,
Mudah-mudahan pagi ini, perkongsian pagi ini berkaitan dengan Ramadan dan husnul khotimah ini ada manfaat untuk diri saya dan semua kita. InsyaAllah sehingga bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Doakan saya doakan tuan-tuan semoga kehidupan kita ya baik-baik saja. Akhirnya tuan-tuan seperti biasa ya, saya melancarkan derma ya, sumbangan infak, kerana sedekah Ramadan adalah sedekah yang paling baik. Kita ambillah kesempatan ruang yang ada ini untuk salurkan sumbangan ke Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror yang di Bentong Pahang. Ya, boleh berurusan dengan saya, WhatsApp saya. Ya, insya-Allah kita akan bertemu saban pagi tuan-tuan sekalian. Ya, Ma'had di Bentong ini kita ada Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abror, kita ada Pondok Pengajian Darul Abror, kita ada Seriti Tahfiz Al-Quran Darul Abror. Pelajar semua sekali ada 160 orang yang campur semula ni, warga pondok, ya, pelajar rendah menengah, ya, Ma'had Tahfiz sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Sumbangan yang tuan-tuan bagi insya-Allah kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah Taala melipatkan lagi ya sedekah infak yang tuan-tuan berikan. Ya, insya-Allah jazakumullah khairan katsira atas sumbangan. Kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.